Teramai 6 orang pemimpin muda akan mengikuti sesi pembelajaran dalam rancangan Didik TV Kementerian Pendidikan Malaysia pada pagi ini akan berlangsung selama 1 jam. Dalam satu temubual ringkas yang diadakan, mereka turut menyatakan keterujaan untuk bersama-sama menjayakan sesi pengajaran dan pembelajaran ini sekaligus berharap dapat berkongsi ilmu dan pendapat dengan murid-murid di luar sana. Ayuh, mari sama-sama kita saksikan. Jap. Awak ni pembaca berita yang baru ke? Tidak, saya sebenarnya cikgu. Oh, cikgu. Yeah. Cikgu yang mana ya? Cikgu yang mana? Okey, jom kita tengok siapa saya. Okey, jom saksikan profil guru kita hari ini. Didik TV KPM. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Lokman Hakim, hos anda untuk Didik TV program Road to Success SPM 2021. Okey, seperti biasa jangan lupa amalkan SOP. Yang pertama, jaga penjarakan fizikal. Yang kedua, pakai mask. Dan yang ketiga, jangan lupa pakai hand sanitizer. Yelah, kadang-kadang kita kan pegang macam-macam, pegang itu, pegang ini. Jadi pastikan jaga SOP kerana kita masih belum menang menentang COVID-19. Okey, baik. Jadi sebelum tu, okey, hari ini kita nak belajar tentang apa dan siapakah guru kita sebenarnya. Jadi jom sama-sama kita saksikan profil guru kita. Itulah dia guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa, jom kita kenalkan siapakah guru kita. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu? Khabar baik, alhamdulillah. Cikgu dari mana cikgu? Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Dharma, Kuala Lumpur. Okey, terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Baik cikgu, sebelum kita nak mulakan kelas seperti biasa, kita nak amalkan SOP terlebih dahulu. Boleh cikgu? Boleh. Okay, jadi mungkin cikgu boleh ke sini. Kita guna hand sanitizer cikgu. Okey, cikgu guna dulu. Okey. Kemudian saya pula cikgu ya. Ya, silakan. Okey. Kita gosok-gosok ratakan dan kemudian barulah kita boleh mulakan kelas seperti biasa dan saya pun boleh tanggalkan mask saya supaya lebih selesa. Okey? Cumanya kepada anda seperti biasa. Alamak, tersekatlah pula ya. Tu dia. Baik. Kepada anda seperti biasa, jangan lupa jaga SOP juga, pakai hand sanitizer, pakai mask dan juga jaga penjarakan fizikal. Okey cikgu, kita dah kenal dengan cikgu, okey, dan kita nak dengar juga pandangan tentang cikgu. Apakah subjek ini, ada orang kata susah cikgu, ada orang kata senang. Jadi bagaimana sebenarnya? Okey, subjek bahasa Melayu ya. Okey. Okey, sebenarnya subjek bahasa Melayu ini tidaklah sesukar yang disangkakan. Okey. Apapun bahasa Melayu ini adalah satu kemahiran yang tidak boleh dipelajari dengan sekelip mata. Sebaliknya adalah merupakan satu proses untuk kita mahir dari segi bertutur, mendengar dan juga dari kalau murid-murid dari segi penulisan lah. Okay. Makna kata kalau betul-betul kita fokus cikgu, kita belajar betul-betul, insya-Allah kita boleh skor dalam subjek ini. Betul cikgu ya? Betul. Okey cikgu, saya difahamkan kita ada murid yang kita jemput khas daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Dharma dan juga SMK Desa Perdana cikgu. Ya. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka. Ni dia. Itu dia, cantik-cantik, comel-comel belaka. Jadi mungkin saya nak kenal dulu di belah kanan saya ni. Siapa ni? Syobasri. Syobasri. Okey Syobasri, saya nak panggil awak apa ya untuk senang? Shoba ya. Okey Shoba. Yang kedua kalau tengok di belah kiri Shoba tu Kai ya. Kai Iskandar, betul? Okey, nak panggil Iskandar ke, panggil Kai ke, panggil apa? Iskandar. Okey, baik. Seterusnya, tepi Iskandar ada Hafiz Azri Channel. Oh, ada channel, siap. Okey, nak panggil apa ya? Boleh panggil saya Hafiz je. Hafiz. Okey, Hafiz. Dan seterusnya, ni dia. Dina Aisyah. Okey, Dina, nak panggil apa ya? Dina. Panggil?
Siti Nurhaliza? Dina. Oh, Dina. Siti Nurhaliza kau. Okey, seterusnya Muhammad Ismail Zakir. Ni 3 dia patah perkataan. Nak panggil Muhammad ke, nak panggil Syakir ke, nak panggil apa? Isma, okey dah. Dan yang terakhir, okey. Itu dah Raven Kumar. Nak panggil apa ya? Ravin. Okey Ravi, terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan kami. Okey cikgu, Yes, kita dah kenal dah dengan mereka semua ni. Nampak mereka memang ceria. Yalah pagi-pagi semangat nak belajar subjek kita pada pagi ni. Tapi sebelum tu cikgu, saya nak tahu juga. Cikgu ni memang kerjaya impian cikgu nak jadi pembaca berita ke? Okey. Kan? Tapi nampak gaya memang kan? Ada ciri-ciri pembaca berita? Ada cikgu. Okey, sebenarnya apa yang saya buat di awal rancangan tadi sebenarnya bukanlah kerjaya impian saya, tetapi salah satu kerjaya impian yang mungkin dicapai oleh murid-murid di luar sana. Okey, baik cikgu. Jadi jadi itu kerjaya cikgu ya. Apa yang kita capai hari ini rezeki daripada Allah. Betul cikgu ya? Betul. Okey cikgu, kita nak dengar pula pandangan daripada murid-murid kita tentang subjek pada hari ini. Silakan. Pada pendapat saya, kerjaya ialah sesuatu yang akan dicapai oleh seseorang apabila berjaya menamatkan pelajaran dalam bidang yang diceburi. Jadi kerjaya impian saya ialah menjadi pemain profesional e-sport PUBG Mobile yang berjaya menaikkan nama Malaysia ke besar di dunia seperti tim Yodo Game yang memenangi PUBG Mobile World League pada bulan 6 Mei tahun 2020. Kerja saya menjadi seorang pelukis. Inspirasi saya adalah ayah saya. Ayah saya mengatakan saya macam mana menjadi seorang pelukis dan apakah kepentingan untuk menjadi seorang pelukis. Antara kepentingan yang ayah saya cakap ialah kita boleh memberi perspektif kepada orang lain. Dalam pendapat ini, saya ingin menyertai beberapa pertandingan dan menjadi seorang pelukis. Pada pendapat saya, kerjaya impian ialah satu pekerjaan yang dapat memberikan kepuasan dari segi kewangan dan pencapaian dalam hidup seseorang. Kerjaya impian saya adalah ingin menjadi seorang pendidik. Saya suka mengajar adik-adik saya. Jadi saya mungkin membuka pusat didikan kanak-kanak saya sendiri suatu hari nanti. Pada pendapat saya, kerjaya impian ialah minat seseorang terhadap suatu pekerjaan yang mereka inginkan. Jadi, kerjaya impian saya ialah seorang doktor. Menjadi seorang doktor adalah kerja yang mulia kerana dapat menyelamatkan nyawa seseorang, apatah lagi dalam pandemik COVID-19 ini. Tokoh yang saya kagumi dan menjadi inspirasi kepada saya ialah Dr. Amalina Bakri yang merupakan seorang pakar bedah. Beliau juga turut terlibat dalam pembedahan adik Ainul Mardiah yang menghidapi jam sel tumor. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapainya. Wah, itu dia macam-macam, nak jadi doktor, nak jadi pegawai polis dan macam-macam lah. Jadi kita doakan apa pun yang anda ingin jadi tu jadi betul lah. Maknanya kata Allah rezekikan anda mengejar impian anda. Amin. Okey cikgu, kita dah dengar dah pelbagai macam ni kerjaya. Jadi sebenarnya cikgu, bila cikgu mengajar ni, apakah kerjaya yang paling ramai orang nak jadi cikgu? Okey, jadi berdasarkan aktiviti yang saya lakukan lah. Murid-murid ni kebanyakannya ramai meminati kerjaya sebagai jurutera. Oh, jurutera. Kemudian diikuti oleh guru, usahawan pun ada. Usahawan Ya, itu antara. Okey, baik cikgu. Jadi jurutera ya. Yang paling banyak orang nak jadi. Okey cikgu, saya rasa kita dah mungkin boleh mulakan kelas. Boleh? Okey, boleh. Okey, silakan. Baik murid-murid sekalian, seperti yang cikgu lakukan di awal rancangan tadi. Okey, jadi hari ini tajuk pembelajaran kita berkaitan dengan kerjaya impian. Jadi kerjaya impian ini seperti yang murid-murid berikan pendapat tadi, sesuatu yang dicapai apabila dewasa kelak yang memberikan kepuasan dari segi kewangan untuk menyara hidup kita nanti. Itulah kerjaya. Jadi hari ini cikgu harap murid-murid semua, pemimpin murid yang cikgu sebutkan tadi, yang pertama dapat menceritakan pengalaman diri dan pengalaman orang lain berkaitan kerjaya impian dengan nada dan intonasi yang betul. Kemudian pada akhir pembelajaran, murid-murid semua dapat menyatakan pendapat berkaitan kerja impian yang dikaitkan dengan isu semasa. Okey, baik cikgu. Kita dah dengar dah pengenalan untuk subjek pada pagi ni. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak mulakan kelas. Kita nak berehat seketika, boleh cikgu? Boleh. Okey, kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Zaz. Didik TV KPM.
KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dalam program Road to Success SPM 2021. Baik, bersama dengan saya Cikgu Irma dalam subjek kerjaya impian. Okey Cikgu. Jadi kita sebenarnya tak sabar dah nak dengar apa yang Cikgu nak kongsikan kepada kita semua hari ini. Jadi mungkin Cikgu boleh mulakan kelas. Baik, silakan Cikgu. Terima kasih Lukman. Jadi sebenarnya subjek bahasa Melayu mendengar rendah dengan tajuk kerjaya impian. Jadi baiklah, saya boleh mula murid-murid sekalian. Di awal tadi juga kawan-kawan kamu semua ada memberikan pendapat dan menyatakan kerjaya impian masing-masing. Jadi hari ini cikgu akan tunjukkan paparan di skrin ini. Okey. Ini tentang cikgu lah. Saya cepatkan sedikit. Okey, seterusnya. Okey, baik. Ini jadi dalam aktiviti kita yang pertama hari ini, murid-murid akan menceritakan bagaimana tentang kerjaya impian berdasarkan 4 gambar yang ada di skrin ini. Okey. Jadi murid-murid rasanya cikgu rasa sudah cukup bersedia. Siapa nak mulakan dulu untuk gambar yang pertama? Okey, kita nak dorang jawab cikgu Ya, betul. Okey, cantik cikgu. Siapa? Okey, siapa tu? Okey, silakan Hafiz. Dia ada on mic. Sebab Hafiz paling comel, dia mulakan dahulu. Betul. Okey Hafiz, silakan Hafiz. Gambar apakah yang pertama ini Hafiz? Berdasarkan gambar, kerjaya tersebut ialah tukang gunting rambut atau perikel rambut. Okey, tukang gunting rambut. Jadi, Hafiz boleh terangkan tentang pekerjaan ini? Tukang gunting rambut bekerja di kedai gunting rambut atau salon rambut. Sasaran pelanggan mereka ialah lelaki atau perempuan. Tidak mengira lapisan umur. Tugas mereka sudah tentu mengunci rambut dan mewarnakan rambut. Mereka kehendak pelanggan mereka. Kelebihan kerjaya sebagai pengunci rambut ialah dapat meningkatkan kemahiran dalam menggayakan rambut pelanggan, namun ada juga risikonya jika tersalah digayakan. Sudah tentu mengundang kemarahan pelanggan dan mungkin akan kehilangan pelanggan. Ya, jadi okey, baik, terima kasih Hafiz. Gunting rambut betul cikgu Ya, betul. Kerjaya penggunting rambut atau perikel gaya rambut. Ada kelebihan, ada risikonya. Ada risiko dia? Ya, betul. Kalau salah gunting, marahlah pelanggan kan. betul. Jadi Hafiz tadi dah terangkan tentang kerjaya yang terdapat dalam gambar. Bagaimana pula dengan kerjaya Hafiz sendiri? Apakah kerjaya kamu dan cuba terangkan kepada cikgu siapakah idola kamu sehingga kamu memilih kerjaya tersebut? Okey Hafiz, silakan Hafiz. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru kerana saya ingin berbakti kepada masyarakat. Saya menjadikan guru bahasa Melayu saya iaitu Cikgu Irma Hanum sebagai idola saya. Idola. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga menjadi seperti cikgu Amin. Amin. Itu dia Hafiz. Silakan. Okey, lagi Hafiz nak terangkan apa lagi? Beliau sentiasa bersemangat mengajar kami secara dalam talian maupun di sekolah. Semasa dalam talian, Cikgu Irma pasti akan menyapa kami terlebih dahulu dan menayangkan video yang menarik kepada kami. Saya juga menggemari subjek bahasa Melayu dan ingin menguasai kemahiran menulis dan bertutur seperti guru bahasa Melayu saya. Okey, jadi cikgu harap Hafiz boleh bermula dari sekarang supaya boleh mencapai cita-cita sebagai guru mahir dalam bahasa Melayu. Baiklah, kita ada gambar yang kedua. Boleh saya teruskan? Boleh. Okey, silakan gambar cikgu. yang kedua siapa pula ingin menerangkannya? Okey, sila. Syobashir angkat tangan dulu. Betul? Okey, Shoba, silakan. Berdasarkan gambar, kerjaya tersebut ialah angkasawan. Ya, betul. Angkasawan. Ya, angkasawan. Jadi Shoba boleh terangkan kerjaya Angkasawan bekerja sebagai kru penerbang kapal angkasa. Angkasawan perlulah mengetahui segala aspek ilmu mengenai astronomi, termasuklah dari segi pengendalian kapal angkasa dan kejuruteraan angkasa. Kelebihan kerja sebagai angkasawan ialah dapat meningkatkan imej negara
dan menambahkan dalam minat yang generasi muda dalam matematik dan sains. Namun ada juga risikonya dari segi kekuatan fizikal dan mental semasa menjalani latihan. Ya, Okey, setiap baik. pekerjaan ada risiko Ya, cikgu betul. Ya, ada risiko, ada kelebihannya. Betul. Jadi Shoba, kejayaan angkasawan telah kamu terangkan. Bagaimana pula dengan kerjaya impian kamu? Kita teruskan lagi dengan Shoba. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang tukang masak atau chef. Ya. Saya mencontohi Chef Queen Liu kerana beliau adalah seorang wanita berjaya dalam bidang kulinari yang didominasi oleh golongan lelaki pada hari ini. Saya menjadikan beliau sebagai idola kerana saya juga berminat dalam bidang kulinari. Saya selalu membantu ibu saya di dapur dengan mencuba beberapa resepi masakan Chef Queen Liu. Ya. Oh, Selain bagus ni. itu, beliau pula merupakan chef wanita pertama yang menerima anugerah Michelin pada tahun 2018. Saya akan berusaha untuk mencapai cita-cita saya. Oh, itu dia chef cikgu Ya, chef. Jadi Aduh. semoga satu hari nanti Shoba pun dapat menerima Betul. anugerah. Okey, sebagai seorang chef. Jadi boleh kita teruskan dengan gambar yang ketiga. Boleh, silakan, cikgu. Okey, gambar ketiga ni ada api. Okey, sudah tentulah. Kita dah boleh agak dah sebenarnya. Jadi siapa yang akan terangkan tentang kerjaya pekerjaan yang ketiga, gambar ketiga? Okey, Saya Isma, dulu. silakan. Siapa di sana? Oh, berebut pula dengan Dina. Okey. Siapakah Isma? Okey, kita pilih Isma Okey, lah. Isma. Okay. Berdasarkan gambar, kerjaya tersebut ialah ahli bomba. Ahli bomba bertugas di balai bomba. Mereka akan bertindak sebagai penyelamat orang awam ketika kebakaran, menyelamatkan orang yang melibatkan kenderaan, berlakunya bencana alam, bangunan yang runtuh atau terbakar. Kelebihan kerjaya sebagai anggota bomba ini ialah dapat menguji keberanian diri sekaligus menjadi penyelamat atau hero di mata masyarakat. Namun, ada juga risikonya seperti akan tercedera ketika kerja-kerja menyelamat. Pekerjaan ini juga dapat menyebabkan kematian semasa menyelamatkan mangsa seperti kematian 6 ahli bomba pada tahun 2018 semasa hendak menyelamatkan mangsa remaja lelaki yang lemas. Okey, baik. Bomba betul cikgu Betul, bomba. Ya, Okey. risikonya juga besar. Jadi seperti pelajar yang lain juga, jadi kita nak tahu juga Luqman, apakah kerjaya impian Isma? Kita kena tahu. Ya, betul. Ya. Silakan Isma. Saya bercita-cita ingin menjadi doktor. Saya ingin mencontohi Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah yang merupakan doktor pakar bedah di Malaysia. Okey. Siapa yang tidak mengenali beliau, bukan? Betul. Hal ini mustahil kerana beliau merupakan Ketua Pengarah Kesihatan yang mengetuai Malaysia dalam memerangi pandemik COVID-19 sehingga melayakkan beliau menerima 2 anugerah The World Brands Foundation. Beliau begitu dedikasi dan berani yang menyebabkan saya semakin mengagumi beliau. Selain itu, saya juga pernah menyertai pasukan Bulan Sabit Merah dan mempelajari cara untuk memberikan bantuan awal sekiranya seseorang itu cedera. Hal ini menyebabkan semangat saya lebih membara untuk berusaha dalam mencapai kerjaya impian ini. Okey, terbaik Dr. Isma. Betul. Jadi setiap orang itu ada sesuatu yang menginspirasikan mereka untuk mencapai cita-cita mereka. Okey, jadi kita boleh teruskan kepada Boleh cikgu, yang terakhir. Yang terakhir. Jadi saya akan pergi maaf, ada satu Okey, lagi. tak apa cikgu. Yang terakhir tu? Yang terakhir. Saya tertarik dengan muka dia cikgu. Handsome lah. Muka dia handsome sekali. Okey, yang keempat. Siapa yang akan terangkan? Okey, siapa? Siapa yang nak terangkan? Okey. Okey, Dina, Dina silakan. saja angkat tangan. Dina lah terangkan. Silakan Dina. Berdasarkan gambar, kerjaya tersebut ialah seorang doktor yang bekerja di klinik dan hospital. Doktor berperanan untuk mengubati pesakit dan menolong pesakit mencapai kualiti hidup yang lebih baik menurut kehendak mereka sendiri. Kelebihan kerjaya sebagai doktor dapat berbakti kepada masyarakat kerana dapat mengetahui jenis penyakit dan cara rawatannya di samping mempunyai tahap kesihatan yang baik kerana ilmu pengetahuan mereka. Namun, doktor dikatakan sering bekerja lebih masa yang menyebabkan keletihan melampau dalam menguruskan pesakit. Betul lah ya. Ya, kerjaya seorang doktor ya. Semuanya ada. Ada juga yang kerja lebih masa selain doktor sebenarnya. Cikgu pun. Kita dengar juga cikgu, apakah Dina punya cita-cita? Betul tak? Cita-cita Dina. Cita-cita Dina. Ya, betul, tepat sekali. Nak tahu juga dia nak jadi apa ni. Silakan Dina. Dina, cita-cita kamu. Sila terangkan. Nampaknya Dina Sebenarnya tersekat impian situ. saya adalah ingin seorang doktor gigi. Kerana saya ingin belajar seperti ibu saya. Sebagai doktor, beliau memberi rawatan pergigian kepada pesakit tanpa lelah.
Rawatan pergigian yang diberikan menyebabkan pesakit tidak lagi kesakitan. Saya turut gembira apabila ibu saya mengatakan dia gembira melihat pesakitnya mampu tersenyum dengan yakin setelah membuat rawatan. Okey, patutlah gigi Dina cantik. Betul. Kita boleh panggil dia doktor senyuman. Tersusun, putih, rapi. Tu dia. Penting ada doktor gigi sebenarnya. Kalau tak ada macam ni, kita nak rawat gigi yang Betul. sakit. Baik, jadi ada... Okey, cikgu. Boleh teruskan? Kita teruskan ya. Baik, murid-murid. Okey, kita lihat kenali kerjaya yang seterusnya. Okay, di hadapan ini, kamu lihat ada 4 lagi gambar. Jadi, mungkin kita boleh terangkan 2 daripadanya. Siapa nak teruskan? Okey, siapakah boleh yang terangkan nak salah terangkan? satu gambar. Okey. Ravin, silakan Ravin. Okey, Ravin dahulu. Okey, Ravin. Saya akan memilih gambar ketiga iaitu pakar teknologi maklumat dan komunikasi. Mereka bekerja dengan syarikat-syarikat yang memerlukan kepakaran mereka. Kerjaya ini berkaitan dengan kemahiran dalam penguasaan ICT, pembangunan sistem dan kepakaran teknikal. Kepakaran dalam teknologi maklumat membolehkan mereka bekerja dengan mana-mana syarikat bagi meningkatkan produktiviti syarikat mereka. Namun risiko kebocoran maklumat akan menyebabkan mereka dipersalahkan kerana tidak dapat menyimpan data dengan selamat. Baik, itu risiko pakar dalam bidang ini. Jadi bagaimana dengan kerjaya Ravin pula? Kerjaya impian saya adalah untuk menjadi pakar teknologi maklumat kerana saya ingin berbakti kepada masyarakat dan negara dengan kepakaran saya. Saya menjadikan bapa saya Encik Sivat Kumar anak lelaki Sondera Raju sebagai idola saya. Beliau sentiasa bersemangat mengajar saya tentang teknologi maklumat dan komunikasi. Contohnya, saya pernah mempelajari untuk menggunakan email dan laman web setelah diajar oleh bapa saya. Oh, patutlah dia pilih nombor 2 gambar tu. Ya, sebabnya ini juga adalah kerjaya impian Ravin. Maksudnya walaupun tadi dia Ravin ada sebut ibu dan bapanya sebagai idola. Maksudnya walaupun kecil, tapi itu sebenarnya antara punca untuk menarik minat dalam satu kerjaya. Ya, betul cikgu. Okey. Jadi kita ada gambar, ada 3 lagi gambar yang boleh diterangkan. Rasanya ada seorang saja lagi yang belum bersuara di sana. Okey, silakan Kak Iskandar. Gambar yang mana Iskandar? Gambar yang keempat. Gambar yang keempat iaitu? Sila terangkan. Iaitu pekerjaan berdasarkan gambar ialah juruterbang. Juruterbang. Mereka bekerja di pesawat dan akan menerbangkan pesawat udara yang membawa penumpang, pengguna, perkhidmatannya dan keselamatan negara. Kerjaya juruterbang merupakan kerjaya yang popular selain mendapatkan yang lumayan serta dapat memandu kenderaan di awan biru. Namun, risiko keselamatan semasa di udara memerlukan juruterbang peka dan pantas bertindak bagi memastikan keselamatan nyawa penumpang. Ya, itu. Baik, Iskandar. Awak pun dah macam juruterbang, Iskandar. Besar headphone di kepala tu. Kan? Adalah ciri-ciri sudah ada. Ya, ciri-ciri sudah ada. Jadi kita tanya apakah pula? Boleh? Silakan. Kerjaya impian Iskandar. Kerjaya impian saya ialah berdasarkan gambar yang kedua, iaitu polis. Okey, polis. Okey, terangkan juruterbang tapi kerjaya impian ialah anggota polis. Silakan Iskandar. Saya ingin menjadi polis kerana saya ingin berbakti dan menyumbang jasa kepada negara. Saya menjadikan pakcik saya sebagai idola kerana walaupun beliau bekerja siang dan malam, beliau tidak pernah mengenal lelah saat menjadi barisan hadapan ketika pandemik COVID-19 melanda. Saya juga memilih menjadi polis kerana saya mempunyai pengalaman sebagai pengawas. Saya merasakan bahawa tugas seorang pengawas dan tugas seorang polis hampir sama. Sebagai seorang pengawas, saya menjaga keamanan sekolah. Manakala sebagai seorang polis, saya menjaga keamanan negara. Baik cikgu, kita dah dengar dah semua cerita-cerita mereka semua ni. Jadi kita nak berehat seketika, boleh tak cikgu? Boleh. Okey, kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
bersama dengan saya Lokman Hakim, hos anda dalam program Teras Didik TV KPM. Bersama dengan kita hari ini Cikgu Irma dan juga murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dharma dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Perdana. Baik cikgu, bila sebut tentang topik kita hari ini kan, pasal kerjaya impian ni, saya dengar cerita yang ramai di kalangan kita orang Malaysia menganggur cikgu. Betul ke bagaimana? Kalau mengikut bacaan dan dapatan yang saya buatlah, memang berlaku pengangguran ini semakin meningkat. Meningkat cikgu ya? Ya. Setakat Disember 2020. Baik, mungkin cikgu nak terangkan sikit pasal isu pengangguran. Ya, baik. Saya akan teruskan. Jadi, murid-murid, untuk aktiviti kita yang kedua ini, seperti yang murid-murid sudah maklum, okey, tadi cikgu sebut kamu ini adalah pemimpin muda. Maksud pemimpin muda ini semestinya perlu cakna dengan isu semasa. Jadi, aktiviti kali ini menguji kemahiran mendengar kamu. Jadi, kamu akan mendengar audio sebentar lagi dan setelah kamu mendengarnya, cikgu nak kamu bincangkan semula apakah isu yang dibawa dalam audio tersebut, perbualan tersebut. Jadi, mari sama-sama kita saksikan. Jom, kita saksikan. Saya ada membaca bahawa pengangguran di negara ini meningkat setakat Disember 2020 akibat pandemik COVID-19. Benar Izzati, sektor perkhidmatan mencatatkan tren peningkatan dalam aktiviti perdagangan borong dan runcit, kesihatan, kerja sosial, maklumat dan komunikasi serta pendidikan. Ya, saya juga ada mendengar bahawa tenaga kerja industri pelancongan yang menyumbang kepada pelbagai pekerjaan juga menurun, termasuklah perhotelan, penerbangan dan pengangkutan. Oh, tidak heranlah jika ada yang beralih kepada pekerjaan yang lain ketika pandemik ini. Ada yang mencuba bidang masakan dan jualan atas talian. Ya, masalah kehilangan pekerjaan ini menjadikan seseorang itu mencuba sesuatu yang baharu. Walaupun begitu, ini semua bukanlah alasan untuk kita berputus asa dalam mencapai cita-cita. Saya berharap COVID-19 ini segera berakhir supaya mereka yang hilang pekerjaan dapat kembali bekerja dalam bidang masing-masing seperti sedia kala. Okey, rupanya ramai yang menganggur cikgu ya hari ini. Oh, risau kita cikgu. Sebab tu kalau apa pun kerja yang kita dapat, kerja cikgu. Betul ya? Kerja dengan bersungguh-sungguh, dengan komitmennya. Betul cikgu, silakan. Okey, baik murid-murid. Kamu sudah dengar? Betul? Dengar tadi? Okey, jadi dalam perbincangan kita hari ini, cikgu akan tanya satu persatu berkaitan kandungan perbualan tadi. Jadi saya harap kamu semua sudah bersedia. Okey, jadi soalan yang pertama apa yang kita akan bincangkan ialah berkaitan isu. Jadi soalan cikgu, apakah isu yang dibincangkan oleh dua orang rakan tadi? Okay, jadi siapa nak jawab? Okey, Ravin dahulu. Semua kata Ravin dahulu. Okey, silakan Ravin. Berdasarkan perbualan tersebut, Pengangguran di negara ini meningkat setakat Disember 2020 akibat pandemik COVID-19. Betul, tepat sekali Ravin. Jadi memang itu yang isu yang dibincangkan oleh dua orang sahabat tadi. Jadi kita pergi kepada perkara yang kedua tentang cakna isu kita. Jadi apakah sektor yang terkesan dalam masalah pengangguran ini? Jadi siapa yang akan ceritakan ataupun terangkan semula? Okey, Iskandar silakan. Sila Iskandar. Iskandar tak sabar nak jawab tu. Sektor perkhidmatan mencatatkan tren peningkatan dalam aktiviti perdagangan, kesihatan, kerja sosial, maklumat dan komunikasi serta pendidikan. Baik, maksudnya walaupun ada pengangguran tapi ada sektor yang meningkat waktu pandemik ini iaitu perkhidmatan. Terima kasih Iskandar, tepat sekali tadi. Jadi cikgu pergi kepada yang ketiga, kita lihat. Okey, bagaimana dengan sektor lain? Adakah terdapat sektor lain yang terkesan daripada audio tadi? Okey, Dina. Sila Dina. Okey Dina. Tenaga kerja industri pelancongan menurun termasuk hotelan, penerbangan dan pengangkutan. Ya, sektor perhotelan tadi ada sebut penerbangan yang berkaitan lah. Tadi peningkatan, yang ini berlaku penurunan. Jadi ada yang meningkat, ada yang menurun ya. Hakim, baik saya terus kepada boleh, yang keempat soalannya peralihan bidang kerjaya.
siapakah yang beralih kerjaya dalam isu yang kita bincangkan tadi? Okey, siapa nak jawab? Siapa Saya lagi? ke? Oh, Isma dah on mic-nya. Dr. Isma. Banyak yang beralih kepada pekerjaan lain ketika pandemik COVID-19 dan ada yang mencuba bidang masakan dan jualan atas talian untuk menjana pendapatan mereka. Ya, tepat sekali. Kalau kita lihat semasa Perintah Kuala Pergerakan sebelum ini kan macam-macam jualan atas talian yang tak pernah berniaga pun boleh berniaga. Kan? Ya. Macam saya punya isteri cikgu, esok datang barang baru, lusa datang barang baru. Maksudnya ada satu sudut yang positif akibat daripada isu inilah sebenarnya. Jadi kita teruskan kepada yang terakhir saya cikgu rasa. Implikasi daripada isu yang kita bincangkan tadi. Siapa yang belum lagi bersuara? Syobah Sri. Silakan Syobah. Masalah kehilangan pekerjaan menjadikan seseorang itu mencuba sesuatu yang baharu. Namun bukanlah alasan untuk seseorang itu berputus asa dalam mencapai cita-cita. Ya, tepat sekali. Macam tadi ada sudut positif ni kan. Jadi tetap perlu berusaha untuk capai perkara lain yang boleh diambil. Yang penting kena perkara yang positif lah. Betul. Okey, jadi saya rasa kita ada yang terakhir sebelum cikgu terlupa. Apa harapan daripada perbualan dua orang sahabat tadi? Jadi yang terakhir lah. Hafiz belum jawab. Sila Hafiz. Mereka berharap COVID-19 ini segera berakhir supaya yang hilang pekerjaan dapat kembali bekerja dalam bidang masing-masing seperti sedia kala. Ya, betul cikgu. Kalau boleh kita semua nak COVID ni lenyap cikgu. Ya, betul. Tepat. Jadi bolehkah kita teruskan boleh, dengan silakan. Yang seterusnya. Jadi ini adalah isu yang kamu semua diperdengarkan audionya, isunya. Jadi sekarang yang ini cikgu pula yang akan beritahu kamu apakah isu yang kamu akan bincangkan. Jadi bersedia ya? Okey, jadi isu yang kamu akan bincangkan pula pada kali ini ialah kerjaya yang tidak diminati. Menarik ni. Jadi adakah Luqman, ada tak kerjaya yang sekarang adakah kerjaya Luqman memang kerjaya yang Luqman minat? Okey cikgu, saya punya sejujurnya dulu saya nak jadi doktor. Kan? Tapi sekarang kan bila dah COVID-19 kan, tengok kawan tak ada masa ni cikgu kan sebab kerja doktor. Jadi kita pun dah kurang berminat nak jadi doktor tu. Jadi perubahan minat itu selari dengan keadaan semasa. Betul. Okey. Jadilah itu adalah pendapat Luqman. Jadi kita lihat murid-murid Jadi cikgu kita pergi kepada perkara pertama yang kamu akan bincangkan. Yang pertama perkara yang berkaitan dengan faktor. Jadi soalan cikgu, apakah faktor yang menyebabkan seseorang itu menceburi kerjaya yang mereka tidak minat? Okey. Jadi cikgu nak dengar dahulu faktor yang pertama. Adakah kamu sudah bersedia? Sudah? Okey, kalau sudah bersedia, jom. Siapa nak mulakan dahulu perbincangan kita? Okey, Dina Aisyah, silakan. Okey, silakan Dina. Ibu bapa menjadi faktor kepada pemilihan kerjaya. Oleh itu, menceburi kerjaya yang tidak diminati disebabkan memenuhi harapan dan desakan ibu bapa adalah antara faktor seseorang itu menceburi kerjaya yang tidak diminati. Maksudnya ibu bapa antara salah satu faktor utama menyebabkan seseorang itu tidak bekerja dalam bidang yang tidak diminati. Adakah Luqman bersetuju? Ya betul cikgu. Kadang-kadang ialah mak kita ni nak kita jadi cikgu, doktor dan sebagainya. Betul. Jadi kita anak yang baik kan, jadi cikgu juga akhirnya. Baiklah. Jadi kita pergi, tadi faktor yang pertama, cikgu nak faktor yang kedua pula. Kita bincang dua faktor hari ini. Okey, terus Isma mengangkat tangan. Silakan. Pengaruh rakan juga menjadi faktor kepada pemilihan kerjaya. Betul. Oleh hal yang demikian, mencuburi kerjaya yang tidak diminati disebabkan terikut-ikut dengan minat rakan adalah antara faktor seseorang itu menceburi kerjaya yang tidak diminati. Jadi betapa besarnya pengaruh rakan sebaya kita sebenarnya. Dia macam pengaruh yang negatif pula tapi ini sudut yang positif sebenarnya. Ya, okey, tapi impaknya besar kalau kita ikut yang tidak sepatutnya. Jadi dua faktor telah selesai. Jadi kita nak pergi kepada yang seterusnya. Tadi ada faktor, sekarang kita pergi kepada yang kedua, kesan. Jadi murid-murid, kalau kita buat faktor, mesti ada kesan daripada satu masalah. Jadi soalan cikgu, apakah kesan daripada seseorang itu apabila telah menceburi kerjaya yang tidak diminati? Ya, betul. Ya, kita cuba siapa yang akan yang nak jawab ini. Okey. Syobah Sri, silakan Syobah. Kesan apabila kita menceburi bidang kerjaya yang tidak diminati ialah akan menjadikan seseorang itu tidak komited dengan kerja mereka. Hal ini menyebabkan kerja
tidak seperti yang diharapkan oleh majikan. Mereka akan dibuang kerja juga. Itu kesan-kesannya. Sebab yelah kita tak minat. Ya, betul. Macam host hari ni kalau tak minat mungkin dah tak bercakap di hadapan ni kan. Senyap je. Ya, senyap saja. Jadi Syobah, terima kasih. Tadi dah satu kesan, kita nak kesan yang kedua. Okey, kesan yang silakan. kedua. Kesan yang kedua. Siapa di sana? Okey. Iskandar, sila Iskandar, apakah kesannya? Kesan kedua ialah menjadi stres. Jikalau kita menceburi kerjaya yang tidak diminati, kita akan mengalami stres dan kemudian akan menyebabkan kita tidak mendalami minat tersebut dan pada akhirnya menjadi sebuah kemurungan. Ya, betul cikgu. Ini saya sangat setuju. Kita akan stres, betul cikgu? Betul. Dia bukan mendalami apa tadi kata, mendalami minat, mendalami kerjaya tersebut. Saya bagi sedikit ayat dan menjadikan seseorang itu kemurungan. Jadi kalau dah kemurungan, apa kesan lagi besar agaknya? Kita takkan buat kerja. Takkan buat kerja. Dan ada satu lagi kes sekarang ni sedang, itu boleh menyebabkan seseorang itu terlibat dalam membunuh diri, betul tak? Betul. Itu isu yang sangat besar, kita nak elakkan kan. Jadi dah faktor sudah, kesan pun sudah. Kalau kita nak elak perkara ini, kita dah masuk dalam bidang kita tak minat. Jadi apakah bagaimana cara untuk mengatasi perkara ini murid-murid? Dah masuk dah ni, cikgu tapi tak minat. Jadi apa cikgu kena buat supaya cikgu boleh terus bekerja dalam bidang ini? Okay, siapa nak jawab bahagian yang ini, cara mengatasi? Okey, Hafiz. Cikgu Hafiz sebenarnya di sana, nampak name tag-nya. Okey, Cikgu Hafiz terangkan. Cara mengatasi sekiranya seseorang itu mencuburi bidang kerjaya yang tidak diminati ialah mencari kelebihan dan hal-hal menarik tentang kerjaya tersebut. Okey. Ada kalanya pekerjaan tersebut boleh menjadi batu loncatan dalam karier seseorang. Maksudnya kita cuba cari perkara yang positif dalam kerjaya tersebut. Jadi mungkin boleh jadi yang lebih baik pula tanpa disangka-sangka dengan kerja yang tidak diminati itu sebenarnya. Jadi cara mengatasi pertama selesai, cara mengatasi yang kedua. Siapa yang terangkan sudah tentu Ravin Kumar. Silakan Ravin. Cara mengatasi keadaan apabila kita sudah menceburi kerjaya yang tidak minati ialah mendapatkan khidmat nasihat daripada pakar. Hal ini akan memberikan pandangan yang lebih baik tentang potensi diri kita dalam kerjaya tersebut walaupun tidak berminat. Itu dia. Terima kasih Ravin. Itu dia faktor, kesan dan cara mengatasi. Kita dah belajar pada pagi ini. Tapi cikgu, kita berehat sekali lagi. Boleh cikgu ya? Boleh. Okey, kita berehat sekali lagi. Jumpa anda selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dalam program Teras Didik TV KPM bersama dengan kita semua pada pagi ini Cikgu Irma dan juga anak murid jemputan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Dharma dan juga SMK Desa Perdana. Baik cikgu, kita dah sentuh dah bab cara, faktor dan sebagainya. Kali ini cikgu nak sentuh bab apa pula? Okey, jadi dalam aktiviti kita yang ketiga ini, cikgu kita anggap murid-murid kita telah pun mencapai kerja impian mereka. Jadi di sana kita ada siapa? Luqman, ada cikgu Hafiz, kita ada Dr. Gigi Dina. Dan di sana Inspektor Iskandar. Yang di bawah sana Chef Syobasri. Di atas sana baru ditinggikan. Okey, kita ada pakar teknologi maklumat Savin Kumar. Ravin Kumar, maafkan cikgu. Jadi, sebagai pemimpin muda, di awal tadi saya cakap mereka adalah pemimpin muda. Kenapa? Kerana sebagai pemimpin muda, mereka sepatutnya adalah seorang yang cakna kepada isu satu. Betul. Kemudian, mereka pasti boleh bersuara tentang sesuatu perkara. Jadi, dalam aktiviti ini, kita akan lihat,
kita lihat gambar yang cikgu paparkan, boleh nampak kan? Jadi kali ini cikgu nak kamu bincangkan pula implikasi pandemik COVID-19 terhadap kerjaya impian kamu yang kamu dah capai hari ini. Di awal tadi kita ada sebut tentang pandemik COVID-19, COVID-19. Jadi apakah sebenarnya implikasi yang kamu semua terkesan ataupun tidak berkaitan kerjaya? Jadi kita mulakan, siapakah yang akan memulakan bersuara pada pagi ini? Siapa yang nak mulakan dahulu? Ya. Okey, silakan. Siapa dulu? Ravin ya? Okey, Ravin Kumar. Pada pendapat saya sebagai pakar teknologi maklumat dan komunikasi, kerjaya saya tidak terkesan semasa pandemik COVID-19 ini. Mengapa? Hal ini saya katakan demikian kerana kerjaya saya ini semakin penting kerana pandemik ini sebenarnya memaksa ramai yang bekerja dari rumah menggunakan internet dan pelbagai peranti semasa PKP dijalankan. Saya dapat memberi perkhidmatan bantuan teknikal kepada pekerja lain dan dapat mengurus dan menyelaras operasi pusat data. Saya dapat bekerja dari rumah dengan menggunakan laptop serta menggunakan internet sebagai contohnya email, blog dan laman web untuk bekerja-kerja saya sebagai pembangun perisian di syarikat tempat saya bekerja. Ya, betul. Tepat sekali. Maksudnya walaupun orang IT ni, maksudnya pakar ni, walaupun dia berada di rumah, boleh mengawal selia komputer yang bekerja di syarikat lain, betul? Maksudnya di rumah pun mereka boleh kawal ni, kita panggil apa sih, lupa namanya. Okey, jadi seorang pakar teknologi maklumat telah pun menerangkan implikasi terhadap kerjayanya berkaitan dengan COVID-19. Jadi kita pergi kepada pakar yang seterusnya. Siapa pula? Siapakah seterusnya? Cikgu Hafiz. Mesti ada implikasinya. Silakan Cikgu Hafiz. Pada pendapat saya, sebagai seorang guru, kerjaya saya sangat penting dan turut terkesan semasa pandemik ini. Hal ini saya katakan demikian kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan menyebabkan sekolah ditutup. Tetapi saya sebagai guru masih boleh mengajar dalam talian. Sebagai guru, saya perlu bijak menggunakan medium secara maya. Seperti Google Meet, Zoom. Apa lagi aplikasi yang digunakan? Aplikasi Kahoot, Quizzes maupun WordWall. WordWall, Word. Betul? Memang biasa digunakan oleh guru? Ya, betul. Ketika mengajar. Lagi ada Hafiz nak tambah? Menjadi pilihan untuk menarik minat murid-murid menjawab soalan secara maya. Betul. Walaupun cabaran mengajar semasa pandemik ini, sebagai guru, hari ini harus diatasi demi pendidikan anak-anak murid saya. Tepat sekali. Maknanya Hafiz kena kerjasama dengan Ravin nak buat online ni. Betul. Pakar IT dan guru. Memang guru memang kena terpaksa. Kalau tak nak terpaksa juga menguasai kemahiran ICT ini sebenarnya. Jadi kita ada 2 orang sudah. Boleh tak kita teruskan lagi? Boleh cikgu, silakan. Yang ketiga, bagaimana doktor? Betul di sana doktor? Ya, Dr. Ismah. Silakan doktor. Pada pendapat saya, sebagai seorang doktor, kerjaya saya sangat terkesan dari segi betapa pentingnya doktor semasa pandemik COVID-19. Hal ini saya katakan demikian kerana sebagai seorang doktor, saya perlu merawat pesakit COVID-19 dengan sebaik yang mungkin seperti jentera yang tidak mengenal penat lelah agar pesakit dapat kembali sihat. Walaupun terpaksa berjam-jam memakai PPE dan merisikokan diri berhadapan dengan pesakit, pengorbanan inilah yang menjadi kepuasan kepada diri saya selain berbakti kepada Malaysia. Saya ingin juga mengaitkan dengan peribahasa Melayu iaitu harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Maksudnya apa tu? Ya betul. Jasa kita takkan dilupakan cikgu. Maksudnya jasa sudah tu perkara yang positif lah, yang boleh diingati. Jadi yang boleh dikenal. Kita pergi kepada kita punya yang lain, murid-murid yang lain yang dah berjaya mencapai. Chef Soba. Chef Soba dulu, okey. Pada pendapat saya, sebagai seorang tukang masak, kerjaya saya sangat terkesan semasa pandemik COVID-19. Hal ini dikatakan demikian kerana saya dan sebagai chef di hotel terkemuka, saya diberhentikan kerja dan hilang mata pencarian. Sedih bunyinya. Oleh itu, ramai tukang masak seperti saya mula menjual makanan secara dalam talian, serta terdapat juga beberapa orang tukang masak yang membuka gerai di tepi jalan untuk meneruskan kehidupan mereka. Jelaslah bahawa terdapat 1001 jalan penyelesaian untuk setiap masalah
yang wujud dalam kehidupan kita. Okey, ada falsafahnya juga. Tadi Dr. Isma pun cakap mendengarkan jasa kan, yang ini apa jua masalah boleh diatasi sebenarnya dengan usaha. Jadi boleh saya teruskan dengan orang lain ya? Boleh, silakan cikgu. Okey, siapakah yang belum lagi menyatakan suaranya, pendapatnya? Okey, Dina Aisyah, Dr. Gigi. Okay, Dr. Gigi Dr. kita. Senyum kita panggil Dr. Gigi senyum dia cantik. Tapi ini serius sedikit. Silakan Dina. Ada pendapat saya sebagai seorang Dr. Gigi, kerjaya saya juga terkesan pada waktu pandemik COVID-19 ini. Namun, kami masih memainkan peranan penting kerana masih ramai yang datang ke klinik untuk mendapatkan rawatan. Okey. Semua rawatan yang dilakukan agak terhad, betul tak? Terhad dalam usaha kami membantu kerajaan dalam memutuskan COVID-19. Dr. Gigi juga yang terlibat dalam operasi swab test di mana mereka menjalankan ujian kepada individu yang bergejala COVID-19. Jelas sekali kerjaya saya hari ini juga amat penting kerana dapat membantu masyarakat dalam aspek penjagaan kesihatan pergigian. Okey, saya percaya ini sebahagian daripada pengalaman daripada ibunya juga kan sebagai doktor gigi. Sebab saya masa kita pandemik hari itu pun sakit gigi, terpaksa ke klinik untuk dapatkan rawatan. Cuma agak terhad rawatan yang perlu dilakukan. Kita ada seorang lagi cikgu, betul? Siapa di sana ya? Lukman saya pun. Ni kita ada Inspektor Iskandar, betul? Inspektor Iskandar. Okay, apa kesannya kerjaya Inspektor semasa COVID-19 ini? Inspektor silakan. Silakan Inspektor. Pada pendapat saya, kerjaya impian saya iaitu polis sangat terkesan semasa pandemik COVID-19. Okey, terangkan. Hal ini saya katakan demikian kerana polis merupakan antara barisan hadapan yang utama. Selain itu, polis mempunyai pelbagai tugas seperti menjaga sekatan jalan raya, menjaga sepadan negeri dan polis akan melakukan rondaan bagi memastikan SOP di bazar Ramadan dipatuhi. Okey, baik cikgu, kita dah dengar dah 6 kita punya anak murid. Jadi kita pun sebenarnya cikgu dah berada di penghujung rancangan. Jadi mungkin usah ada sedikit kesimpulan untuk topik kita hari ini. Silakan cikgu. Baik, terima kasih Lukman. Jadi murid-murid sekalian, cikgu sebenarnya berasa gembira lah sebab apa? Dalam sesi pengajaran hari ini cikgu dapati pemimpin muda ini mampu bersuara. Yang pertama iaitu tadi dapat menceritakan pengalaman diri, pengalaman orang lain berkaitan kerjaya impian masing-masing. Kemudian mereka juga dapat menceritakan semula apa yang mereka dengar berkaitan isu tadi. Dan yang ketiga, sebagai pemimpin muda, mereka mampu bersuara dan menyatakan pendapat berkaitan dengan isu semasa yang dapat dikaitkan dengan kerjaya masing-masing. Okey, baik cikgu. Terima kasih kepada cikgu kita, Cikgu Irma, dan juga kepada adik-adik pelajar kita daripada SMK Desa Perdana dan juga SMK Dharma dan juga anda yang menonton di rumah. Saya ada pantun untuk anda. Senyum nampak gigi, ada rezeki jumpa lagi. Dan terima kasih kepada semua kru-kru dan yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru ibarat lilin yang membakar dirinya demi menerangi kegelapan. Guru tak pernah lelah memberi ilmu dan tunjuk ajar sejak kecil hingga besar. Walaupun di mana-mana saja mereka tetap ingin memberi ilmu kepada kita. Imam Syafi'i pernah berpesan, bersabarlah ke atas kepayahan guru kamu. Kegagalan ilmu itu kerana tidak hormatnya kepada guru. Sesiapa yang tidak pernah merasai kepahitan menuntut ilmu, dia akan menanggung kejahilan sepanjang hayat. Sesiapa yang meninggalkan ilmu pada waktu muda, bertakbirlah 4 kali kerana kematiannya. Guru, kau ibarat lilin yang membakar diri, melahirkan insan yang lestari. Tanpa mengira waktu dan hari, segala ilmu dicurah dan diberi kerana kau sedar tanggungjawab yang diberi. Tanpamu, negara tak mungkin teguh berdiri. Didik TV KPM